أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ingin melihat live untuk topik untuk promo kuliah pengenalan perubatan homeopati. Okey. Saya memang hari ni nak bercakap pasal remedi juga, tapi tak naklah ianya bersekali dengan kuliah yang kita katakan live promo ni. Nanti saya bahas. So hari ini pertama saya nak jelaskan kursus Introduction to Homeopathy yang kita perkenalkan ataupun pengenalan kepada ilmu perubatan homeopati sudah pun bermula awal tahun 2021. Okey, awal tahun 2021 iaitu saat buku Materia Medica Homeopati yang kita ingin terbitkan daripada hasil terjemahan bebas daripada buku Homeopathic Materia Medica Dr. William Borick. Satu buku yang popular yang ramai pengamal cuba berusaha menterjemahkannya, sebahagian daripadanya tidak pernah komplit. So kita telah usaha dan ikhtiarkan keluar dalam 3 jilid. Tapi pada masa itu juga kita telah buat satu kursus yang dinamakan Introduction to Homeopathy atau pengenalan kepada perubatan homeopati. So kita dapat penyertaan yang agak ramai, hampir 20 orang pertama kali kita lancarkan itu. Itu adalah pioneer group. Kuliah itu dimulakan dengan bantuan. Masa itu saya belum kenal, belum mengetahui mengenai live FB ataupun program Zoom. Belum pernah dalam terfikir untuk buat live dalam hidup saya lah. So, tapi pada masa itu saya pernah buat live bersama PPHM mengenai sejarah Dr. Samuel Hahnemann. Itu first time saya dengan PPHM. Saya dijemput untuk beri live mengenai sejarah Dr. Hahnemann. Pada masa itu, selepas itu, tidak timbul kursus pengenalan. So, saya mulakan dengan bantuan seorang pengamal homeopati yang bukan dalam persatuan, iaitu yang berada di Kemaman, Terengganu. So, dengan bantuan dia, kita buat live, group live FB. So, bila kita buat group live FB, dan selepas itu, berada dalam pengetahuan PPHM. Masa itu saya baru diterima ke dalam PPHM. Terima kasih kepada Puan Presiden menerima saya sebagai ahli PPHM. So pada masa itu diketahui bahawa saya telah mulakan kuliah pengenalan homeopati. So kumpulan pioneer ni ataupun pioneer group yang kita panggil yang awal ni, seramai saya ingat lebih kurang 19 orang. So kita continue kursus.
Kemudian oleh kerana kita sudah dapat saranan daripada Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia supaya buat melalui persatuan. So selepas itu kita mulakan kuliah. Kita sebut kelas ataupun kursus pengenalan kepada perubatan homeopati, iaitu PPHM Mula Iklan. So kita ada grup pertama daripada kuliah pengenalan kepada perubatan homeopati. Minta maaf, ada apa ni, tersalah tekan. Okay, saya cuba add, tak dapat. Add. Siapa yang nak add lagi? Saya cuba add dulu lah. Okay. Okay, saya add beberapa. Okay, beberapa nama. Okay, balik. Off data Okay, sekarang baru masuk data semula. So, kuliah kita yang pertama bermula, seingat saya, awal tahun 2021 semasa penerbitan buku Material Madika Homeopati. Kemudian, kali kedua kita buat kursus pengenalan kepada perubatan homeopati adalah bersama dengan PPHM. Grup pertama, kita buat tanpa sijil. Kita info memang tanpa sijil. Tanpa sijil. Sebab ada juga sahabat bagi tahu sijil kehadiran pun tak boleh beri. Katanya boleh didakwa. Ini yang saya pelik ni. Saya pelik masa tu, kenapa tak boleh keluar sijil? So, saya tak keluar sijil. Saya tak keluar sijil sebab apa? Dikatakan tak boleh. Walaupun sijil kehadiran. Ini pelik bin ajaib lah. Siapa yang nak buat dakwaan? Universiti kah? Persatuan, majlis kah nak buat dakwaan? So, itu isu pada masa itu. Dan bila saya disaran untuk kuliah bersama PPHM, so kita buat kuliah pengenalan kepada homeopati kali pertama dengan PPHM, iaitu 2021. Kumpulan yang pertama, saya pun lupa dah, mungkin bulan Julai ke bulan Ogos, begitulah. So kita buat. Yang kedua, kita buat kuliah perubatan pengenalan kepada perubatan homeopati juga pada bulan Disember, kalau tidak silap saya, dan tamat pada bulan Januari 2022. Itu kali kedua kita buat dengan PPHM. So, ada 3 kali. Pertama, kita buat sendirian dengan kumpulan yang lain, dengan kawan daripada Kemaman, Terengganu. Dan kali kedua dengan PPHM, itu yang menjadi pengenalan kepada homeopati siri yang pertama. Tapi masa itu tak ada siri. Bila kita buat yang kedua, maka dengan PPHM ada kelas perubatan pengenalan perubatan homeopati siri yang kedua. Kemudian, sebab dah ramai dah masuk, kumpulan pertama dengan PPHM pun ada lebih kurang 20 orang. Kemudian kumpulan yang kedua lebih 10 orang, berapa belas saya tak ingat. Kemudian kumpulan yang ketiga bila kita nak buat, sebab ramai dah yang jadi rakan kepada PPHM dan rakan kepada saya yang mungkin sudah belajar, dan kecenderungannya mereka nak lebih kepada sambungan yang lebih daripada itu. So kita buat
kursus pengenalan kepada perubatan homeopati bahagian kedua. Okay, itu bukan siri. Sebab kita nak buat siri yang ketiga tu, sebab dah ramai orang masuk. So, hanya tinggal 1-2 orang saja. So, kita cancel siri ketiga. Kita ganti dengan pengenalan perubatan homeopati bahagian kedua. Sambungan kepada bahagian 1 dan kita beri fokus kepada remedi. Remedi iaitu buku utamanya ketika itu ialah Materia Medica Therapeutic Tube. So, kita pernah buat bahagian 1 dan bahagian 2. Tetapi bahagian 1 ini kita sudah buat dengan PPHM 2 kali. Okey. Sebelum itu adalah Pioneer Group, ialah usaha saya sendiri yang tanpa sijil. Bila kita buat dengan PPHM, ada sijil untuk grup pertama dan grup yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah sambungan. Tak ramai masuk yang bahagian sambungan, lebih kurang 11 orang ke 12 orang. Lebih fokus kepada sedikit Materia Medica Dr. Tew. So, itu senario. So, semua yang dapat mengikuti kuliah dengan PPHM, saya percaya sebahagian besar sudah terima sijil-sijil kehadiran. Bukan sijil perubatan homeopati. Sijil kehadiran kursus perubatan homeopati. Sebab itulah isunya kita dengan masalah hak orang bahagian akademik unit pengajian tinggi ni yang begitu sangat semangat untuk membawa perubahan sehingga tidak dibenarkan keluar sijil homeopati. Sijil kehadiran berbeza. So, dibenarkan keluar. Okey. So, adakah orang yang bersama dengan Pioneer Group dengan saya ataupun yang sambung dengan saya kuliah Materia Medica daripada kumpulan Pioneer dan kemudiannya mendapat sijil? Okey, kuliah-kuliah itu saya tidak pernah janji beri sijil dan kita pun beritahu bahawa ini adalah semata-mata untuk ilmu. Siapa nak tambah ilmu boleh ikut. Sebahagiannya ada doktor yang mengikutinya, ada sebahagiannya juga pengamal perubatan alternatif yang lain dan orang baru yang baru belajar pengenalan dengan kita. So, mereka sambung belajar. Itu berlaku dalam kuliah Materia Medica, kuliah biokimia, Materia Medica Ramadan, Materia Medica seterusnya. Semua itu ada. Tetapi kenapa sebahagiannya menerima sijil, sebahagiannya tak? Yang kuliah sendiri yang saya buat. Sebahagiannya mula terima sijil apabila sekali pada bulan Ramadan, saya janji kita akan keluarkan sijil apabila kita buat program di Movenpick. Okey, kalau masih ingat, saya maklumkan kita akan buat satu program di Movenpick tahun 2022 sempena pelancaran buku perubatan homeopati teori dan praktis. So, siapa yang masuk pada Jun Julai pada masa itu, Materia Medica yang keempat, semua sijil akan diberi, termasuklah kuliah yang dimasuk sebelumnya, kita akan masuk dalam tu. Dalam satu sijil ke semua kuliah yang dia ikuti, intro ke apa, kita masuk. So, itu yang kita dapati mereka yang ada sijil. Sebab dia masuk program Jun Julai. Itu janji kita. Sebab bila kita buat program dengan Movenpick, kita mendapat support daripada printer ataupun pencetak buku-buku yang kita terbitkan daripada Melaka. So, dia bagi free semua tu. So, saya kata, saya beri nama, cetak. So, siapa yang masuk kuliah Jun Julai 2022, dia dapat. Demikian juga itu yang hadir. Itu yang hadir Movenpick. So, semua yang pergi ke Movenpick masa itu dapat dan kita masukkan juga apa yang dia telah hadir kuliah sebelumnya. Kemudian di hujung yang Jun Julai ni kita beri sekali lagi, kita beri pada masa cetakan kalender 2023 yang kita nak agih. Nanti kejap lagi saya pun pergi ke pejabat pus nak hantar ke tempat-tempat tertentu.
Itu pun kita dapat bantuan daripada printing company. Dia kata kalau nak buat secetak sijil, dia boleh bantu. So, saya berikan senarai nama. So, dia buat sijil. So, 2 kali ini sajalah mereka yang mendapat sijil itu. Satu, kerana mereka hadir program Movempic melancarkan buku Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. Dan satu lagi disebabkan penerbitan kalender 2023. Okey. So, siapa yang itu pun atas janji mereka yang hadir kuliah material medika 4. Kuliah Ramadan tak masuk situ. Tapi kebanyakan orang yang hadir kuliah material medika Ramadan, dia juga hadir kuliah material medika 4. So, dia dapat sijil. Itu janji kita. Janji kita. Mereka yang hadir kuliah biokimia dan material medika 1 sebelum itu. Sebelum itu. Ada doktor di situ. Ada ramai juga pengamal lain di situ. Mereka tak ada sijil. Tapi mereka ada print sijil sendiri. Ada catat nama saya di situ. Cuma saya tidak sign. Saya tidak sign. Ada sijilnya. Itu dibuat oleh student sendiri. Ada sijil yang dibuat oleh student sendiri yang saya tak sign dan saya restu. Sebab inisiatif. Masa tu kita tak janji. Dan inisiatif student. Okey sahabat. So itu yang berlaku. So kita ada kuliah pengenalan homeopati yang saya buat sendiri, pernah Pioneer Group. Kemudian kita ada dengan PPHM siri 1. Kita ada dengan PPHM siri 2. Kita juga ada dengan PPHM bahagian 2 pengenalan berkaitan dengan material medika dengan PPHM. Itu dipanggil bahagian 2. So itu 3 kali kita buat dengan PPHM. Tetapi yang kita nak buat 1 Januari 2023 ini adalah yang ketiga lah maknanya. Bahagian 1. Yang ketiga. Bukan bahagian 1. Sebenarnya kita kira full pengenalan lah hakikatnya. So ini 1 Januari. Yang kita akan mulakan 1 Januari. InsyaAllah Jadi sahabat-sahabat yang belum pernah ikuti ataupun yang rasa nak refresh balik ilmu dia, boleh register dengan PPHM, hantar kat sana ataupun pada saya. Nanti kita hantar nombor akaun, masukkan ke dalam akaun kita. Nanti saya urus dengan PPHM. So ini adalah kali ketiga kita buat kuliah pengenalan homeopati dengan PPHM. Kenapa cepat sangat? Sebab saya ada had masa. So kita nak buat bulan Januari complete sampai hujung bulan. Dan lepas itu saya sibuk perkara lain sikit. Okay. So kita buat yang ni sebulan. Siapa yang nak masuk? Okey, siapa yang nak masuk? Dia kata tak boleh masuk 1 hari bulan. Saya kena masuk kemudian. Boleh masuk kemudian, tak ada masalah. 1 hari bulan tu hanya hari Ahad. Kita ada kuliah sekali baru. Dan bila dia masuk kemudian, seminggu kemudian bawa dia kuliah yang kedua. Kita buat 2 kuliah seminggu selepas itu, iaitu hari Sabtu dan hari Ahad. Sebab itu janji kita supaya melebihi 16 jam pertemuan. Kalau buat dalam kelas, dia adalah 2 hari penuh. 8 jam, 16 jam. So, online pun kita ada lebih daripada 16 jam untuk kuliah bersama. Okey, boleh faham ya? Siapa yang ikuti program pagi ini untuk kita beri penjelasan. Okey, sekarang apa yang belajar dalam pengenalan homeopati? Pengenalan homeopati, orang boleh pergi ke sekolah-sekolah, dia bagi terang apa itu homeopati hanya dalam sejam, dalam 2 jam. Okeylah, tak ada masalah. Itu pun pengenalan juga. Tapi pengenalan yang kita buat ini berbeza. Dia ada bahan di dalamnya. Ia ada sampel untuk kita belajar dan kita rawat. Ada falsafahnya. Secara umumnya dia ada 4 di dalam kuliah pengenalan ini. Pertama, kita perkenalkan sejarah ilmu perubatan homeopati. Sejarah ilmu perubatan homeopati, kalau kita belajar secara biasa, kuliah pengenalan yang orang lain buat biasanya, mengambil masa 5 minit, 10 minit aja habis dah sejarah dia. Tapi dengan kita, saya beri kuliah yang pertama dengan PPHM pun, selama 1 jam, 2 jam pun tak habis. Bila ada soal jawab, 2 jam pun tak habis. Dua kali kita buat, baru boleh tamatkan kuliah sejarah perubatan homeopati. Maknanya kita beri detail.
Kita bukan beri, okey, cerita kisah penemuan homeopati oleh Dr. Samuel Hahnemann begitu-begitu, selesai. 5 minit habis. Kita beri detail. Lebih daripada sejam. 2 jam lah. Kali ni saya nak pendekkan sedikit. Tapi tetap lebih sejam. Okey. So, kenapa lebih sejam? Sebab dia ada sejarah sebelum Hahnemann apa yang berlaku kepada ilmu perubatan di Eropah. Hahnemann masa kecil, kemudian Hahnemann selepas tamat belajar, apa yang dia buat sehingga dia menemui sistem perubatan homeopati. Kemudian apa yang dia bangunkan dari segi penulisan, dari segi penemuan saintifik mengenai perubatan homeopati. Kemudian kita cakap mengenai karya-karya Dr. Hahnemann. Apakah karya-karya dihasilkan oleh Dr. Hahnemann dalam tempoh beliau sebelum dan mempraktik homeopati. Sehinggalah dia melahirkan organon, kemudian melahirkan chronic disease, melahirkan buku-buku Materia Medica, sehingga beliau meninggal. So, itu kita bawa cerita. So, memang lebih 1 jam. Okay, so ini saya tak jumpa lagi orang beri kuliah lebih daripada 1 jam mengenai sejarah. Tapi kita beri detail. So, detail sejarah itu ada dalam buku ini. Perubatan homeopati, teori dan praktis. Sebab itu kita galakkan beli. Kalau tak beli pun tak apa. Beli buku yang murah sikit yang kita terbit kali pertama. Itu pun boleh katakan lengkap juga. Iaitu pada tahun 1997 diterbitkan. Kita bagi detail sejarah Dr. Samuel Hahnemann. Yang kita ceramahkan bukannya yang ada dalam buku itu saja. Tapi lebih daripada itu. Kenapa? Kerana kita nak memahami homeopati. Apakah asas yang menyebabkan homeopati ini ditemui, kemudian dikembangkan lagi, ditambah baik sistem ubat-ubatnya. Semua ni kena faham. Kita tak faham sejarah, bagaimana kita nak faham falsafah dia? Kita terus diperkenalkan dengan falsafah. Sejarah sikit saja dia jumpa ubat homeopati, sincon nabak apa semua. Lepas tu, perkenalkan falsafah. Peserta baru tidak faham. Relevance, kaitannya sejarah perubatan homeopati dengan falsafah. Kita nak memahami falsafah, kita kena memahami sejarah. Okey, itu yang kita kaitkan. So, ini specialnya kursus pengenalan perubatan homeopati yang kita laksanakan. Okey. So, itu berkaitan sejarah lah. Memang habis satu sesi kuliah 2 jam. InsyaAllah lah. Memang habislah. Lepas itu baru kita perkenalkan falsafah. So, falsafah ada berapa falsafah? Kita ambil 4 saja. 3 atau 4 saja falsafah perubatan homeopati. Banyaklah orang sebut mengenai bukan falsafah, dia kata undang-undang ke apa semua tu yang senarai tu dalam buku kita tu ada 4 yang kita buat yang basic. So, itu adalah falsafah perubatan homeopati. Hanya apabila kita mengenali sejarah, barulah kita boleh memahami dengan baik falsafah perubatan homeopati. Sebab itu kita bagi detail, dan falsafah pun kita bagi detail. Dan apa yang disebut dalam falsafah perubatan homeopati ada dalam sejarah dan ada dalam organon perubatan homeopati. So falsafah tu satu bahagian. Sebenarnya kalau kita betul-betul ada penulis buku perubatan homeopati, dia akan karang sebuah sejarah, buku sejarah perubatan homeopati, dia akan menjadi satu kursus lengkap, satu semester boleh buat cerita. Dengan perkembangan homeopati di Amerika, England dan semua tempat, dengan tokoh-tokoh homeopati dimasuk, dia boleh jadi satu buku yang besar. Tapi siapa yang nak menulis? Tak ada. Okay? So, begitu juga bahagian falsafah, dia boleh dikembangkan juga. Boleh jadi satu buku khas. Sebab itu, Dr. Burhanuddin pun ada menulis buku falsafah perubatan homeopati yang dicantum banyak dengan sejarah dan sebagainya di dalamnya. Ini buku Dr. Burhanuddin menulis hanya falsafah perubatan homeopati. Ini daripada pengasas homeopati di Malaysia. Okey, tokoh Mahaguru homeopati. Sebuah buku untuk falsafah. So, falsafah ni kita
cerita lengkap dari segi untuk memahamkan diri kita apakah yang dimaksudkan dengan falsafah 1, 2, 3, 4 itu. Dan kalau kita nak detail, memang ada dalam buku Falsafah Perubatan Homeopati yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Okey, so itu kita belajar dalam kuliah ini. Kemudian, selain daripada sejarah dan falsafah, kita belajar mengenai first aid. Selalunya kalau kita bagi kursus first aid, tak sempat nak pergi kepada kuliah remedi. Kita cakap pasal first aid saja. So di dalam kursus kita fokus kepada remedi. Di samping fokus pada remedi itu kita kaitkan. Umpamanya bila kita perkenalkan remedi yang bernama calendula, kita kaitkan terus dengan rawatan first aid yang berkaitan dengan kecederaan luka. Luka biasa yang tidak melibatkan banyak saraf harus guna calendula. Macam mana nak balut, macam mana apa semua tu boleh belajar sendiri dengan kuliah kursus first aid yang umum orang belajar lah. Boleh nak pakai elastoplas bila luka kecil, bebat dengan luka yang lebih besar. Itu bahagian kuliah pertolongan cemas. Boleh buat satu kuliah. Tapi kita di samping kita perkenalkan satu-satu remedi itu, kita terus kaitkan dengan bantuan kecemasan kalau boleh. So, dalam kuliah mengenai remedi ini, kita belajar tidak kurang daripada 18 remedi. Apakah remedi-remedi itu? Ia ada dalam buku dalam buku Rawatan Asas Homeopati. 18 remedi semuanya ni ada di sini. Ada semua dalam buku. Sebab itu kita wajibkan Rawatan Asas Homeopati salah satu buku wajib. Sebab apa sebab tidak ada dalam buku kamus, tidak ada dalam buku perubatan homeopati. Ia ada dalam buku ini. So kita wajibkan beli. Tapi sekarang bila nak masuk kuliah, buku-buku itu sudah kita masukkan kesemuanya dalam perubatan homeopati, teori dan praktis. Siapa yang memiliki buku ini boleh semak balik. Ada tak remedi yang di dalam rawatan asas? Ada di dalam buku ini. Semuanya ada. Kita sudah masukkan. Dulu, buku yang lama dahulu, yang kita jadikan buku utama dalam mempelajari ilmu perubatan homeopati yang terbit tahun 1997. Buku ini ada lengkap first aid-nya, lengkap dari segi sejarahnya. Tetapi ada juga bahagian farmasi sedikit. Itu pun kita akan sentuh dalam kuliah pengenalan ini. Sebab itu kuliah pengenalan ini boleh dikatakan detail. Tetapi bahagian material medika dia ada hampir, ada 8 ke 9 remedi tidak ada dalam buku ini. Sebab buku ini tidak memberi fokus seperti buku ini. Rawatan asas ni kita fokus kepada rawatan asas dan apakah remedi relevan dengan rawatan asas. So dalam buku ni ada yang kekurangan remedi untuk kita pelajari dalam kuliah pengenalan. So bila kita ada buku terbaru perubatan homeopati teori dan praktis, kita sudah masukkan bahan dalam ni. So sebab itu ia menjadi lengkap kecuali buku kamus istilah perubatan homeopati. Sebab itu bila mengikuti kursus ini kena beli buku ini dan kamus sahaja. Tapi mereka yang tak nak beli buku itu, dia boleh beli buku ini, perubatan homeopati, rawatan asas dan kamus perubatan homeopati. 3 sahaja. Kos dia dalam 40 atau 50 ringgit saja, tak ada masalah pun. Dan kita pun tidak paksa untuk siapa-siapa untuk membeli buku yang mahal ke yang murah, tidak ada paksaan. Yang pentingnya kita ada rujukan, ada teks rujukan. Dan teks itu tentulah yang saya tulis sendiri sebab kita guna terbitan HBI dan kita juga tidak ada satu buku yang betul-betul spesifik kepada bahan yang nak dipelajari. Buku-buku lain ramai orang karang, tapi tak ramai yang karang buku yang spesifik untuk tujuan belajar. Kita ada buku rawatan 103 penyakit mengenai rawat-rawat penyakit.
ada buku Materia Medica pasal ubat-ubat saja, tak ada falsafah, tak ada sejarah, tak ada bahagian pengenalan farmasi. Banyak buku yang ada di pasaran. Umpamanya ni, sifat dan tindakan penawar. Ada 103 penyakit. Ada mengenali homeopati melalui rawatan. Banyak juga penulis yang menulis, tetapi dia tidak spesifik fokus. Okey, ini sejarah, ini falsafah, ini pengenalan first aid, ini Materia Medica, ini sedikit pemberitaan mengenai farmasi. Bahagian ini biokimia. Kita tak jumpa buku yang lengkap dan spesifik untuk kalau kita naik taraf diri kita kepada kuliah yang lebih jauh. Kita ada kuliah biokimia homeopati, kita ada kuliah Materia Medica homeopati siri 1, siri 2, siri 3 atau peringkat pengenalan, peringkat intermediate, peringkat advance. Okay. Itu ada tahap-tahapnya. Kalau kita belajar di universiti, tentulah kita akan pergi begitu. Materia Medica ada bahagian perbandingan, ada comparative Materia Medica. Begitulah. So, hanya buku ini yang pertama di Malaysia yang spesifik. Okey, kita ada Puan Nur Fahana pernah hadir untuk kuliah pengenalannya, Puan. So beliau dah ada buku ini, dia tahu bahawa buku ini bab-babnya spesifik untuk bahan kuliah dan boleh dikembangkan ke tahun 2, tahun 3, tahun 4. Sebab apa? Dia ada topik bahagian 1, ada bahagian sejarah. Bahagian 2 ada berkaitan dengan falsafah. Bahagian 3 ada berkaitan dengan saya pun tak ingat dah buku-buku lama ni. Rawatan first aid homeopati. Yang keempat. Yang kelima ni saya ingat mengenai mengenai farmasi, rekasan farmasi dan tata cara memberi penawar. Kita belajar nak kenal potensi rendah, potensi tinggi, nak kenal berapa kali sehari kita nak beri kalau kita dah tahu nak guna untuk rawatan kecederaan, rawatan terbakar dan sebagainya. Kita tahu nak beri remedi berapa kali sehari. So, ada tata cara pemberian penawar. Kemudian kita ada mengenai first aid. Kemudian kita ada nombor 5 sini, bab 5, Materia Medica. Mengenai apa itu Materia Medica, kita belajar mengenai ubat-ubat. So, ubat-ubat ada senarai dalam buku ini pun. Tetapi, yang ada di dalam buku rawatan asas homeopati memang tak ada. Memang separuh saja ada di sini. So, sebab itu, lebih baik beli buku perubatan homeopati, teori dan praktis. Dia ada lagi lengkap. Okey. Ada juga biokimia dalam ni. Kita akan buat satu kuliah biokimia nanti insya-Allah dengan PPHM. Sebab kuliah pengenalan homeopati, this will be the last. Januari ni tak kira berapa ramai orang nak, 5 orang ke, 10 orang ke, 20 orang ke, siapa yang masuk, dia dapat. Lepas tu tidak ada dah kursus kuliah pengenalan ni. Saya pun tak nak ulang dah. Saya tak nak ulang dah tahun 2023, 2024, no more kursus pengenalan homeopati. So, siapa yang nak belajar sekarang. Kalau jangan tunggu bulan Mac lah nanti nak belajar. Bulan tengah tahun lah ataupun hujung tahun lah baru kita free. Tak ada. Kalau nak masuk sekarang. Okay, kalau nak masuk sekarang. Itu pesan saya. Yang kedua, kenapa saya minta masuk sekarang? Yang masuk kemudian, kalau nak belajar juga hujung tahun boleh. Dia masuk dalam grup live dan tonton live yang kita sudah buat. Sebab kali ini kita akan rekod semua kuliah. Dulu dengan PPHM kita buat secara Google Meet. Jumpa, kita sembang ramai begitu. Kali ini tak ada. Kali ini masuk dalam kuliah, kita bagi live kuliah. Mungkin ada sekali ke, 2 kali ke, ada pertemuan Google Meet dengan PPHM untuk kita bersoal jawab. Selain daripada itu, semuanya grup kuliah. Maknanya,
untuk kita akses bahan kuliah itu tak perlu direkod oleh PPHM lagi. Maknanya kita masuk sahaja dalam grup FB itu bahannya ada. Jadi sebab itu sekarang kita buka, kalau lah tak boleh masuk 1 Januari, seminggu kemudian baru nak masuk. Boleh, tak ada masalah. Bila masuk dalam tu, ada live kuliah yang pertama. Ada live kuliah yang kedua, kalau ada lah. Sebelum sampai seminggu tu ada 2 kuliah katakan. Kita boleh lihat balik kuliah 1, kuliah 2. Cuma kita boleh bertanya juga, masuk kemudian apa boleh bertanya. Yang yang dicatat dalam komen tu boleh juga. Bila saya tengok nanti, saya akan jawab. Tidak ada masalah. Tapi kali ini, semua bahan kuliah ini akan tersimpan dalam grup live yang kita akan create dalam FB saya nanti. So, in future, katakan orang nak masuk Oktober, bulan November, dia kontak PPHM, saya nak masuk kuliah pengenalan, ada lagi tak? PPHM ataupun saya akan cakap, no more. You nak masuk, you bayar, kami akan addkan kamu ke dalam grup kuliah yang sudah selesai itu. Bahan semua ada di situ. So, bayar dan masuk grup kuliah. Terus. Yang sekarang ni, bulan Januari, siapa yang bayar masuk dalam grup itu, kalau ada masalah bila kita buat live, boleh tanya terus di situ. InsyaAllah kita akan jawab. Okay? Kita tak boleh berhadapan seperti Google Meet. Dia isunya Google Meet sekarang, yang PPHM punya tu, dia tak boleh nak rekod. So, kita tak gunalah Google Meet untuk bahan kuliah. So, kita guna untuk grup live. So, selepas daripada bulan Januari, siapa yang nak masuk, kita add saja dalam grup kuliah, semua bahan ada di situ. Sebelum ini, apakah ada grup? Memang ada juga lah, grup Friends of HBI. Itu tu, ada sebahagiannya ada situ, ada sebahagiannya tak ada. Yang tak ada itu ada dalam Google Meet dengan PPHM. Sebahagiannya ada dalam Friends of HBI itu. Friends who like HBI. Ada, sebahagiannya ada dalam Google Meet. Tak lengkap. Kali ini, lengkap grup live. Apa yang saya cakap kepada sahabat semua di depan ni, semua itu ada dalam grup live. Koleksi ada di situ. So, kalau siapa nak masuk kemudian, tak ada masalah. Bahannya ada di situ. Dia join, bayar kepada PPHM, bayar kepada saya pun. Sebab ini, kos ni semua, saya kerjasama dengan PPHM lah. Sama-sama lah. So, kita add kamu masuk di situ. Ada semua bahan di situ. Cuma, nak interaksi bersama, sebagaimana kita dalam kelas sudah tak ada lah. Masuk dalam grup itu, boleh dengar kuliah. Bahannya sama. Sama dengan orang yang masuk bulan Januari. Orang yang nak masuk bulan Februari hingga Disember. Ataupun 2024 baru nak belajar pengenalan kepada homeopati. Masuk. Kita akan add. Bayar untuk PPHM dan saya yang kendalikan. Boleh masuk dalam tu. Dan semua kuliah ada dalam grup kuliah pengenalan homeopati. Ini kita create khusus kali ni. Lepas ni, no more pengenalan. Okey. So, siapa yang nak masuk, dah ada kuliah. Dulu dah belajar dah. Dah dapat rakaman Google Meet. Nak masuk sekali lagi. Boleh. Masuk. Bayar. Kita terimalah. Maknanya dia akan berada selamanya dalam grup itu. Selagi FB itu ada dalam dunia ni. Begitulah. Okey. Ada persoalan? Saya tak tahu berapa ramai yang menonton. Dia lihat sini satu, tapi saya tengok ada beberapa orang lah. PHM tak tahulah, Puan Nurliza saya belum nampak lagi di sini. Mungkin dia dalam perjalanan ke tempat kerja di Perpustakaan Negara Malaysia. So itu saja. Saya ingat yang saya nak sampai di sini sudah lebih kurang 40 minit. Kalau ada persoalan boleh kemukakan. Okey. So teks memang kena ada teks sebab kita nak rujuk. Ini yang bagusnya bila kita ada teks. Setengah orang buat kursus teks, saya tak tahu. Tapi ramai juga buat kursus dia guna teks ini. Malah Datuk Dr. Suria Khatun satu masa dulu pun buat kelas
memang dia beli saran student dia beli buku ini. Sebab buku ini boleh dianggap lengkap untuk satu kursus introduksi. Dan sekarang ialah perubatan homeopati, teori dan praktis. So itu penting. Okay, so siri pagi ini saya dah jelas semua berkaitan dengan sijil yang tak bersijil. Tak ada boleh komplain sebab yang dapat sijil ikut masa timing yang kita announce. Yang tak dapat sijil ikut lumrah yang kita sebut, memang kuliah ini untuk ilmu bukan untuk sijil. Isu sijil itu timbul kemudian. Kuliah yang kita adakan bulan Januari ini, sijil pasti dikeluar oleh PPHM. Bukan daripada saya sendiri. Okey, bukan daripada saya sendiri. Sebab itu adalah kerjasama kita. Okay. Kontennya sama dengan konten kita dengan yang lama-lama, mungkin beza sikit lah. Ada keluar masuk bahan-bahan yang mungkin kita add, sebahagian yang mungkin kita terlupa nak cakap sebab perbezaan masa dan perbezaan rujukan semasa kita kuliah. So, okay. So, selamat pagi. Assalamualaikum Tuan Haji Muhammad Safri. Ini adalah juga student kita dalam kuliah siri yang kedua ke PPHM. Okay. So ini adalah kuliah, tak kira lah siri 3 lah, hakikatnya siri 3. Sebab kita buat 3 kali dengan PPHM. Siri 1, siri 2, siri 3, bahannya sama. Kenapa dia jadi siri 3 tidak yang keempat? Sebab kali ketiga kita buat, ia adalah bahagian 2 kepada introduksi. Bahagian 2 sambungan. Kita buat pelebaran dalam pengenalan. Melibatkan lebih banyak remedi dan kaedah-kaedah merujuk buku Matematika Dr. Tiu supaya kita boleh memahami remedi berpandukan beberapa contoh rawatan terapeutik. Itu yang kita belajar dalam. Dan kuliah introduction yang kedua, pengenalan ubati yang kedua ni kita tak buat lagi. Kita akan ganti nanti dengan kuliah yang kita sebut asas material medika. Bukan material medika yang bahagian pengenalan ni, tapi material medika lain yang kita akan masukkan remedi-remedi lain dan sumber buku rujukan yang berbeza. Itu akan ada. Kita akan buat kuliah. Tapi nak masuk kuliah tu kena ada kursus pengenalan pada homeopati. Kalau tak masuk kursus pengenalan pada homeopati, terus nak pergi pada material medika, nanti pening. Tak faham. Orang cakap mengenai remedi, simptom-simptom remedi, dia bertanya benda-benda yang tak ada dalam tu, tak ada dalam silibus untuk kuliah tersebut. Jadi, pengenalan kena masuk kuliah pengenalan. Masuk dulu yang ni, dia ada kita boleh sebut sebagai prerequisite ataupun pra-keperluan di universiti. Tahun 1 dulu baru masuk tahun 2. So, belajar bahagian pengenalan ni betul-betul faham sejarah, falsafah, asas-asas material medika, asas-asas mengguna remedi farmasi semua tu. Semua basic kita ada di situ, baru kita masuk kuliah material medika yang insya-Allah kita akan adakan tidak lama lagi. Dan juga insya-Allah kita akan buat satu kuliah untuk biokimia juga. Nak masuk situ pun kena fahamlah asasnya dalam kuliah pengenalan. So ini matlamat untuk kita jelaskan hari ini. So seperti yang dielankan oleh PPHM, siapa yang nak masuk, nak update ilmu atau nak upgrade, pernah ikuti kursus pengenalan di tempat lain, sekarang nak masuk dengan PPHM bersama HBI, boleh masuk. Kita dapat lebarkan ilmu sikit di situ dan itu akan menjadi asas yang kuat untuk kita pergi kepada siri ilmu yang berikut. Okey, sahabat semua, saya dah kuliah, saya dah onkan tadi sejak pukul 7 pagi. Sekarang sudah 7.45 lebih dah. So saya ingat cukup untuk mengenalan. Nanti waktu yang sesuai hari ini, mungkin malam ini, kebetulan malam Jumaat, saya akan kuliahkan apa yang kita sebut sebagai alignment kuliah
rare remedies untuk tajuk arsenicum iodatum. InsyaAllah lah malam ni, malam Jumaat. InsyaAllah. Dan saya akan sambung pagi esok. Sebab simptomnya banyak sikit dalam tu. Kita akan sambung esok. Kuliah rare remedy ni biasanya setengah jam aja, tak sampai pun. Kita cubalah. Kalau tidak, kita buat satu kuliah aja. Okey, itu saja daripada saya. Mohon sama-sama galakkan saudara ke, kawan-kawan ke, siapa yang nak belajar, direct masa ni bulan Januari. Okey. Selepas daripada itu, boleh mohon masuk belajar persetujuan saya dan PPHM. Kita akan add dalam grup kuliah pengenalan homeopati nanti. Dan terus ambil bahan di dalamnya, dengar di dalamnya, ada live yang tersimpan di situ. Okey, sebab ini kali pertama kita akan buat kuliah pengenalan dengan tidak melalui Google Meet. So, semua bahan ada di dalamnya. Okey, seperti saya terangkan, grup friends who like HBI, bahannya tidak lengkap di situ. Sebab zaman dulu-dulu, hari Ahad kita guna Google Meet, hari lain saja saya masuk di situ. So, ada yang ada yang tak ada. Okey? So, kita akan create satu grup baru untuk kuliah ini. Dan siapa yang belajar hujung tahun 2024, dia masuk saja dalam grup itu, bayar masuk dalam grup itu dan dengarlah apa yang kita telah kuliahkan. Okey, itu saja penerangan untuk kuliah yang akan bermula hari Ahad 1 Januari sempena tamatnya sambutan Jubili Perak 1997-2022 sempena dengan sambut tahun baru 2023. Kita mulakan dengan kuliah homeopati yang terbaru. Okey, itu saja daripada saya. Mohon sama-sama war-warkan, ada anak-anak, ada saudara nak masuk, masuklah sekarang. Ataupun seminggu, dalam tempoh seminggu yang kita nak kuliah. Anytime boleh masuk. Nak masuk hujung bulan Januari, tengah bulan Januari pun tak apa. Sebab kuliah itu, bahan yang awal itu ada di situ. Okay, boleh masuk. Okay. Nak masuk 2 bulan ataupun 10 bulan lagi pun boleh. Kuliahnya ada di situ. Cuma saya tak ada live secara langsung dah kat situ. Okay. So, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana hadir pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila like dan sila share kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi.